Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ni kita akan sambung lagi praktis aplikasi 4.6. Jadi untuk video ni kita akan tengok ada bahagian sensing, block sensing. Jadi block sensing ni sebenarnya adalah digunakan untuk mendapatkan input daripada pengguna. So block yang kita akan gunakan adalah block AS ini pada bahagian sensing yang warna biru ni. So sekali dengan block sensing ni adalah satu lagi dia ada disekalikan dengan variable. Okey, kenapa kita perlukan variable ini? Sebab bila kita ask, maksudnya kita akan dapatkan input daripada pengguna. Jadi, bila pengguna dah masukkan input, kan, masukkan jawapan. So dia akan masukkan jawapan dia dekat bahagian variable answer inilah. So dia sekali dengan variable answer bila kita ada gunakan block ask tersebut. Baik, jadi so kalau saya tunjuk saya tunjuk contoh. So ini adalah block answer. So kita boleh nampak dekat sini. So sekarang ni dia tak ada cakap apa-apa lah kat sini Dia pada kucing tu dia tak ada bagi apa, dia tak ada tanya apa-apa. Tapi kalau contoh saya tekan pada block ask ini, nampak tak? Dia dah ada tanya sesuatu. Dia tanya what's your name. So kalau kita tengok dekat sini lah, block ni dia berwarna kuning. Okey. Kenapa dia berwarna kuning adalah disebabkan program ini masih berjalan. Kenapa dia masih berjalan? Sebab pada block ask ini dia ada wait. Jadi wait ini maksudnya dia sebenarnya tengah tunggu kita punya respon. Baik. Jadi maksudnya kalau kita nak ubah dia punya ayat, kita just boleh ubahlah apa-apa ayat dia kat tengah inilah. What's your name inilah, nanti kita akan ubah dia. So contohlah contoh. Contoh saya letakkan bila dia tanya saya what's your name, saya letakkan nama saya Ali lah contoh. Lepas tu saya tekan button betul ini. So sekarang ni apa yang kita boleh perhatikan, dekat sini dia dah tak ada kuning lah. Maksudnya program tu dah berhenti lah maksudnya. Maksudnya dia dah dapat dia punya input. So dekat mana kita punya input tu pergi adalah, kalau perasan dekat sini dia ada nama answer dia tadi adalah Ali. Yang dia maksudnya disimpan dekat answer inilah. Macam tu. Contoh saya tekan sekali lagi lah. Saya tunjuk satu lagi contoh. Dia tanya lagi what's your name? Abu lah kali ni kan. So kalau saya tekan lagi, so ini masih berjalan. Kalau saya tekan semula, saya nampak tak dia dah habis. Dan dia punya answer ini dia tukar pula kepada Abu. So kita akan gunakan block ask ini untuk tanya soalan lah kepada pengguna nanti mengenai apa operasi ataupun apa soalan yang berkaitan dengan nombor yang kita dah set tersebut. Baik, jadi maksudnya dekat sini, dekat dalam blok ini, saya perlu letakkan saya punya soalan. Maksudnya soalan tu maksudnya kita nak buat dia punya ayat. Untuk kita bina ayat, kita sebenarnya perlukan huruf yang digabung. Jadi untuk gabungkan huruf, kita akan gunakan blok yang dinamakan sebagai operators dekat sini. Sebenarnya operators ni yang warna hijau ni kita dah guna tadi. Kita dah guna plus, kita dah guna darab iaitu asterisk ni. So tapi blok yang kita gunakan kali ni adalah blok join. Okey. Blok join ini Blok join ini adalah digunakan untuk kita menggabungkan huruf untuk menjadikan dia satu ayat. So saya akan ambil blok join ini. So apa yang saya akan tulis dekat sini adalah saya akan tulis dia punya soalan lah. Contoh, apakah hasil ataupun kita tanya apakah jawapan bagi yang berikut. Lepas tu kita akan tanya soalan dia dekat situ. Jadi kalau kita tengok tadi, kita ada pilihan gabungan operasi dan juga kita ada dia punya 3 nombor itu tadi. So kita kena sesuaikan dengan dia punya ni lah, dia punya operasi dan juga dia punya number tersebut lah. Untuk itu saya akan pergi kepada bahagian variables. Saya pergi pada bahagian operators dahulu. So saya letak satu lagi join Saya letak lagi satu join pada banana ini. Sebab kita nak gabungkan dia punya huruf-huruf itu nantilah. So apa yang saya akan buat kat sini, baru saya pergi kepada variables. Bila saya pergi pada variables, saya akan pergi kepada nombor 1 ini. Nombor 1. So kita nak buat dia punya ayat tadi adalah sesuai dengan pernyataan yang pertama inilah, iaitu tambah dengan darab. Okay. Apakah jawapan bagi berikut? Maksudnya kita ambil nombor 1. Lepas tu apa kita buat? Kita ambil lagi operators tadi, kita join lagi. Okay. Sebab join ni dia hanya boleh gabungkan 2 sahaja dalam satu masa lah. So nombor 1 ni apa yang dia patut buat adalah dia patut tambah lah. So apple ni saya ganti dengan tambah lah dekat situ. Tambah. And then
Saya guna lagi join. Banyak guna join kita ni. Kalau kita gabungkan satu-satu. Jadi dekat sini patutnya kita letakkan nombor 2 pula. Sebab dia tambah dengan nombor 2. Itu dia punya ayat kan. Apakah saya bagi nombor 1 tambah dengan nombor 2. Lepas tu guna lagi join. Gabung lagi dua huruf ataupun 2 frasa dekat situ. So, kita tambah lagi. So, sebab ni tambah nombor 1 tambah nombor 2 darab sebab asterisk ni adalah darab. So untuk darab ni saya just gunakan X lah di situ. X untuk darab. And then saya ambil bahagian variables lagi. Saya gabungkan lagi dengan perkataan nombor 3 ataupun huruf nombor 3 tersebut lah. Okay. Jadi so nombor 1 saya tadi 2 lah. Nombor 2 saya 6. Nombor 3 saya 2. So saya gabungkan, maksudnya saya bukan tambah lah dekat situ. Saya bukan tambah darab dekat situ. Saya just buat dia dalam bentuk perkataan sahaja. So apa yang saya akan buat adalah, ini dah jadi satu ayat tadi. So saya masukkan ayat ini ke dalam blok as saya tadi. So now saya uji dahulu. Bila saya uji yang ni, saya just uji blok yang as ini sahajalah, yang biru ini sahaja. So apa yang saya akan dapat dekat situ adalah, nampak tak? Dia ada bagi tahu something lah dekat situ. Apakah jawapan bagi berikut 2 tambah 6 darab dengan 2. Which is kita punya ayat yang pertama tadilah. Kes yang pertama tadi. Pilihan gabungan operasi yang pertama. So saya nak kemaskan sedikit dekat sini lah. Sebab 2 dengan noktah bertindih ni terlalu rapat. Maybe saya akan alihkan dia nanti. Tapi tak apa. Kita just masukkan dahulu dia punya input lah dekat sini. Contoh saya cakap dekat sini jawapan dia adalah 14 lah. Okay. So saya tekan, saya klik dekat sini. Contohlah jawapan dia 14. So sekarang ni nampak tak? Dia punya bahagian answer ni dah jadi 14. Iaitu input yang saya masukkan tadi. Baik. Jadi maksudnya saya nak kemaskan ni. Saya nak letak ni jarang sikit lah. Supaya dia ada space nanti. Dan juga dekat plus ni pun saya akan letakkan space sebelum dan space selepas. Space selepas dah ada. X ni pun sama jugalah. Space sebelum dan space selepas. X ni darab lah maksudnya tadi. So kalau saya tekan sekali lagi. So saya nak kemaskan dia. So dia lagi kemas lah. So sekarang ni 2 lebih jelas lah. Kita nampak 2 tambah 6 darab dengan 2. Okay. So kita boleh lah. Contoh saya nak letak lah apa-apa dia punya jawapan lah. Contoh answer dia jadi 3 dekat situ. Jadi ini adalah untuk kes yang pertama, iaitu tambah dan darab. So dekat mana saya akan letakkan ini adalah saya akan letakkan pada dia punya blok if yang berkaitan dengan gabungan operasi yang pertama. So yang ni lah. So selepas dia set jawapan yang sebenar, nombor 1 tambah dengan nombor 2 yang ni. Okay, apa yang saya akan buat adalah baru saya ask. Tapi itu adalah untuk kes yang pertama sahaja. So sekarang ni saya kena buat jugalah untuk kes yang kedua. So simple je. Saya ambil daripada blok yang saya dah buat ni tadi. Saya right click. Lepas tu saya duplicate. So dia just hampir sama je kan dia punya soalan tersebut. Sekejap saya bukan gabungkan kat situ sepatutnya. Sekejap saya nak tunjukkan apa yang kita perlu buat. Sebab kes yang kedua ni adalah tambah dan tambah. So apa yang kita perlu tukar dekat sini, just tukar satu je, iaitu X ini. X ini kita tukar dia kepada tambah lah dekat situ. So jadilah ayat yang kedua pula. Macam tu. Okay. So apa yang saya buat sama juga. Saya masukkan dalam blok if yang pilihan gabungan operasi yang kedua tersebut. Okay. So saya letakkan yang blok as ini di bawah set jawapan sebenar tersebut. Okay. So ini adalah untuk kes yang kedua. Okay. Saya nak test dahulu sama ada dia keluar betul-betul tak tambah dan tambah. Untuk itu saya kena pergi ke atas dahulu. Saya kena pilih. Saya kena set saya punya pilihan gabungan operasi kepada 2 pula di situ. Supaya saya boleh nampak macam mana ayat dia yang kedua. Betul ke tidak. So ayat yang kedua ni patutnya tadi adalah yang ni lah, tambah dan tambah lah. So kita tengok dahulu. So saya tekan flag ini. Saya hidupkan dia punya program. Nampak tak kuning tu? Kuning tu maksudnya program tu masih berjalan. So kalau kita tengok dekat sini, dia punya ayat tu dah bertukar jadi 2 tambah 2 tambah 2. Nah, contoh kita letak dia punya jawapan 10 dekat situ kan. So bila saya tekan, so dia akan masukkan 10 dalam answer tersebut. So untuk the next part kita akan cuba interactkan, cuba kita cari apa, macam mana kita nak teruskan program tersebut dengan menggunakan answer daripada pengguna yang warna biru ni dan juga jawapan sebenar yang berwarna orange ini. Baik, saya rasa itu sahajalah untuk video ni. Kita sambung pada video yang seterusnya. Terima kasih.